penaklukan kota Spanyol ataupun Andalusia yang dilakukan oleh kerajaan Islam daripada negara-negara yang memerintah di wilayah Islam sebelumnya, di mana tentera-tentera Islam saat masuk ke bumi Spanyol, Spanyol diperintah oleh orang-orang Kristian Garcia. Dan bagaimana sejarah telah menunjukkan bahawa tentera-tentera Islam dengan pertolongan Allah Ta'ala dapat menakluk satu demi satu bandar-bandar besar di Spanyol, sehingga habis seluruh negara Spanyol itu ditawan dalam keadaan yang senang dan mudah dengan izinnya. Lalu kita sedang membicarakan faktor-faktor yang memungkinkan tentera Islam berjaya menawan bumi Spanyol itu dengan begitu mudah. Yang pertama, kerana pemimpin dan tentera-tentera Islam itu adalah dari kalangan orang-orang terbaik yang beriman kepada Allah, meletakkan matlamat akhirat, berani mati karena mereka tahu mati mereka adalah mati syahid. Yang kedua, kita telah melihat keadaan yang kucak-kacir di bumi Spanyol sendiri dari segi keagamaannya, sosialnya, politiknya sedang berada pada tahap yang paling lemah. Secara sosial, rakyat di negara Spanyol yang diperintah oleh Kristian ketika itu dikluster, maksudnya dikasta-kastakan. Dia diletakkan dalam kedudukan kasta, sistem kelas yang menghina mereka. Berhubung dengan suasana politik, wilayah-wilayah yang ada di bumi Spanyol masing-masing bangkit memberontak kerana mereka juga merasakan tekanan dari segi ekonomi, sistem kelas ataupun kasta yang diwujudkan. Di samping kebanyakan tentera-tentera Kristian yang diarahkan berjuang menentang tentera Islam, mereka adalah dari kalangan hamba-hamba abdi yang dipaksakan masuk berperang. Tentulah hati mereka menjadi kurang selesa. Di samping terjadinya perbalahan dan krisis yang besar antara Raja Roderick pada masa itu dengan Ratu Julian yang melalui peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menyebabkan kerajaan itu semakin lemah dan akhirnya runtuh ditakluk oleh tentera-tentera Islam. Saya menyambung lagi fakta-faktanya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suasana ekonomi, perpecahan politik memburukkan keadaan ekonomi Spanyol. Di bawah kekuasaan kerajaan Garcia, sistem ekonomi menjadi lumpuh. Dan bila ekonomi lumpuh, kerajaan akan menghadapi masalah rakyat yang merasa tidak stabil, yang akan bangkit menentang. Tanah-tanah dalam jumlah ribuan hektar dibiarkan tanpa dilakukan pertanian ke atasnya. Banyak syarikat-syarikat perniagaan yang ditutup, manakala jalan-jalan tidak mendapat pembaikan, memberi kesan kepada putusnya hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dia di mana sistem jalan raya pun breakdown. Majlis perbandaran nak tanpa jalan pun duit dah tak ada dah. Menyebabkan hubungan dari daerah ke daerah tu terputus. Tidak ada komunikasi yang baik. Upah minimum yang dikenakan kepada pekerja ada paras bawah
standard yang sepatutnya. Mereka dibayar dengan upah yang terlalu rendah, kerja pada tahap yang paling maksimal. Rakyat dipaksa membayar cukai dalam jumlah yang besar, sementara para penguasa hidup berpoya-poya di istana. Ini suatu suasana yang sangat bertolak ke belakang. Dia saat ketika mana rakyat menderita, para penguasa berpoya-poya melepaskan nafsu mereka di dalam istana. Dengan demikian, menjadi buruklah suasana agama, sosial, politik dan ekonomi Spanyol. Ditambah lagi tentera-tentera Roderick yang terdiri daripada para hamba yang ditindas. Masyarakat dilanda kemiskinan dan penderitaan serta ketidakadilan. Manakala kita dah sebut dalam sudut yang lain, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Islam yang lain, termasuk juga orang Islam, dipaksa untuk menganut ajaran Kristian. Dia secara paksaan, khususnya ke atas orang-orang Yahudi. Pada saat seperti itu mereka dipaksa ikut berperang membela Raja Roderick. Sudah dapat dipastikan bahawa mereka tidak mempunyai semangat untuk berperang dan tidak melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Oleh kerana mereka dikenakan cukai yang berat, berpuluh-puluh tahun lamanya, mereka dikastakan dalam kehidupan, kemudian diperhambakan sebagai hamba abdi, digantai, dipukul, diperlakukan sesuka hati. Tiba-tiba mereka dipaksa pula menjadi tentera bagi memenangkan tentera Kristian yang menentang tentera Islam di masa itu. Kita boleh bayangkan bagaimana tindakan mereka sebagai tentera. Ya, dalam keadaan hati yang tidak merasa senang, tentulah mereka secara diam atau terang-terangan memberi bantuan yang seluas-luasnya kepada kemarahan tentera Islam masuk ke wilayah-wilayah di Spanyol. Sejak pertama kali Islam masuk ke Spanyol pada tahun 710 Masehi, sampai berdirinya kerajaan Islam atau Daulah Bani Umayyah di Spanyol pada tahun 756 Masehi. Dia yang menegakkan Bani Umayyah di Spanyol ni ialah Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dia yang mula-mula tegakkan stabilitas ataupun keadaan keseimbangan politik di Spanyol belum lagi mencapai tahap sempurna kerana terdapatnya gangguan-gangguan daripada pihak dalam dan pihak luar. Artinya ditegakkan kerajaan tahun 710 sampai ke tahun 756. Start hari Islam masuk sampai tegak kerajaan 756 Masehi, makna lebih kurang 46 tahun. Ya, apa yang dihadapi oleh tentera Islam dan umat Islam ialah provokasi dalaman dan luaran. Dia musuh-musuh yang mencari peluang untuk menumbangkan kerajaan ini. Dari dalam terdapat perbezaan pandangan antara khalifah di Damaskus dari etnik Arab dan gubernur Afrika Utara dari keturunan Barbar yang berpusat di Qairawan. Masing-masing mengakui bahawa mereka lebih berhak menguasai daerah Spanyol. Kerana perbezaan etnik ini, terjadi konflik politik yang sengit di antara mereka untuk merebut kekuasaan. Dia dalam tempoh 46 tahun itu, terjadi banyak perang saudara
di kalangan sesama umat Islam dari kalangan keturunan Arab dan orang-orang barbar di Afrika Utara. Masing-masing menyatakan mereka paling layak untuk mentadbir dan menguasai Spanyol. Sebelum Islam mantap di Spanyol, Khalifah Al-Walid di Damaskus memanggil kedua-dua pahlawan Islam, Tariq bin Ziyad dan Musa An-Nusir, menghadapnya di Damaskus bagi melaporkan hasil penaklukan mereka. Pada tahun 714 Masehi, mereka berangkat menuju Damaskus, memenuhi seruan Khalifah Al-Walid. Setelah 3 bulan dalam perjalanan, mereka sampai di Damaskus, membawa harta ghanimah yang banyak, dan menemui Khalifah yang sedang sakit parah, di mana seminggu kemudian dia pun meninggal dunia. Sempatlah jumpa Khalifah, seminggu lepas tu meninggal. Dia kerana dia dah sakit tenat masa tu. Penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku, antara lainnya Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Ini asas 4 bangsa yang besar yang ada di Spanyol sejak dulu, iaitulah Arab, orang-orang Barbar, orang Spanyol sendiri, dan orang-orang Yahudi. Bangsa Arab dan Barbar datang ke Spanyol sejak masa penaklukan negeri itu oleh orang Islam. Keturunan Arab ini terdiri dari 2 kelompok yang besar, iaitu keturunan Arab Utara yang terdiri dari suku Madari, dan keturunan Arab Selatan dari suku Yamani, yakni orang Yaman. Kebanyakan orang Arab Mudari tinggal di Toledo, Saragossa, Sevilla, dan Valencia. Sedangkan orang Arab Yamani banyak bermukim di Granada, Cordoba, Sevilla, Murcia, dan Badajoz. Ini dari segi pembahagian kabilah ataupun rakyat, klasifikasinya, kemudian tempat-tempat diam mereka. Orang-orang Barbar banyak tinggal di daerah perbukitan yang kering dan tandus di bahagian utara negeri itu. Dia memanglah barbarian ini. Mereka memang dari kalangan yang turun dari pergunungan-pergunungan. Jadi mereka banyak berdiam di kawasan itu, berhadapan langsung dengan kekuatan Nasrani. Padahal orang Arab berada di lembah-lembah yang subur dan jauh dari ancaman orang-orang Nasrani. Itu sebabnya ketidakpuasan hati orang-orang Barbar terhadap orang Arab menjadi penyebab utama terjadinya perang antara mereka. Orang Spanyol terdiri dari 3 kelompok. Pertama, kelompok yang telah memeluk Islam. Yang kedua, kelompok yang tetap pada keyakinannya tetapi meniru adat kebiasaan orang Arab, baik bertingkah laku maupun bertutur kata. Mereka lah yang digelar sebagai Spanyol Musta'ribah. Dan yang ketiga, kelompok yang tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya sedari mula dan mewarisi daripada nenek moyangnya. Tidak sedikit di antara pemeluk agama Nasrani ini yang menjadi ketua-ketua jabatan, ketua tentera, bahkan sebagai pengutip cukai, dan menikmati kebebasan beragama yang cukup luas. Sedangkan orang Yahudi banyak datang ke Spanyol pada tahun 133 Masehi bersamaan dengan bangsa Romawi yang menguasai Spanyol ketika itu. Sejak Islam masuk ke Spanyol,
sampai berakhirnya kerajaan Islam di sana selama lebih dari 7 abad. Ya, Islam memerintah Andalusia atas Spanyol itu lebih daripada 700 tahun. Ya. Pemerintahan Islam dapat dibahagi kepada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, pada tahun 710 sehingga 755 Masehi, iaitu sejak Islam masuk ke Spanyol sampai terbentuknya Daulah Umayyah di sana. Pada period pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 kali penggantian gubernur selama 45 tahun kerana tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka masa waktu yang lama. Dia dalam tempoh 45 tahun yang awal, ya, lebih daripada 20 orang dikatakan gubernur ditukar gantikan kerana tak boleh bertahan. Baru naik je kan, setahun 2 dah berlaku pemberontakan, gerak kerja dalaman, serangan, tikam curi, macam-macam lah. Akhirnya 20 orang dalam masa 45 tahun. Tapi bila ini dapat diatasi, akhirnya Islam memerintah dan tegak sehingga 700 tahun. Perbezaan pandangan politik ini menjadi penyebab sering terjadinya perang saudara. Konflik politik ini berakhir setelah Abdurrahman Ad-Dakhil datang ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di pergunungan Pairin, bahagian utara Spanyol, yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan Islam. Ini orang-orang yang sangat degil. Ya, mereka memang kaki lawan sungguh sampai ke sudah. Dan kelak kita akan melihat mereka inilah yang mengusir Islam dari Spanyol. Nanti kita akan lihat lambat lagi lah sejarah kejatuhan Islam di bumi Spanyol itu. Orang-orang di kawasan pergunungan Pairin ini, mereka lah yang menjadi prime mover, front line, yang menumbangkan kerajaan Islam yang tegak 700 tahun di bumi Spanyol itu. Juga datang dari kalangan umat Islam sendiri, yang merupakan perselisihan politik. Jadi pada period ini, keseimbangan politik negeri Spanyol masih belum berada pada tahap yang sempurna. Itu tahap pertama. Period yang kedua, pada tahun 756 sehingga 912 Masehi, iaitulah sejak pembentukan pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol di bawah seorang yang bergelar Amir, yakni gubernur, tapi tidak tunduk kepada pemerintahan Islam pusat, Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Dia bila naik lepas 45 tahun, Bani Umayyah yang di Baghdad itu tumbang. Dia bila tumbang Bani Umayyah di Baghdad, bukan lepas 45 tahun. Bila kerajaan Bani Umayyah di Baghdad tumbang, naik Bani Abbasiyah. Maka kerajaan Bani Umayyah yang ditegakkan di Spanyol ini, hampir semua gubernur-gubernur dia buat hal dia sendiri aja. Kerajaan berpusat. Dia tak mahu meletakkan dia berada di bawah kerajaan pusat di Baghdad tu. Dia buat berpusat dekat dia aja. Ikutlah mana-mana daerah gubernur-gubernur tu masing-masing aja. Dia tak mahu tunduk dengan Abbasiyah kerana dia di kalangan Umayyah. Pada saat ini Daulah Umayyah di Cordoba dipimpin oleh 7 orang amir, iaitulah Abdurrahman I yang memerintah 756 hingga 788 Masehi. Hisham yang pertama 788
sehingga 796 Masehi. Hakam yang pertama 796 sehingga 822 Masehi. Abdurrahman II 822 sehingga 852 Masehi. Muhammad I 852 sehingga 886 Masehi. Munzir 886 Masehi sehingga 888 Masehi, dan Abdullah 888 Masehi sehingga 912 Masehi. Ini period ayah mati anak naik. Kita akan tengok nanti. Period yang ketiga pada tahun iaitulah 912 sehingga 1012 Masehi, di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang bergelar khalifah. Pada saat ini terdapat 4 khalifah, iaitulah Abdurrahman III yang memerintah tahun 912 sehingga 961 Masehi. Hakam yang kedua memerintah 961 sehingga 976 Masehi. Hisham II 976 Masehi. Muhammad II bin Abi Amir atau Hajib Al-Mansur memerintah 976 sehingga 1009 Masehi. Ini period yang ketiga. Period yang keempat 1009 Masehi sehingga 1492 Masehi. Iaitulah di masa kemunduran pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Muluk At-Tawaif. Ya, Muluk At-Tawaif, yakni raja-raja daripada kabilah-kabilah dia. Dia dah mula pecah berpuak-puak dah. Atau negara-negara kecil, dia pecah masing-masing kuasai. Aku merintah sini, kamu jaga sana. Aku sini ikut suka aku, kamu jaga daerah kamu je. Ini yang berlaku, perpecahan yang dahsyat. Dan ini terjadi di Seville, Cordoba, Toledo dan sebagainya. Ada 7 khalifah pada masa itu, iaitulah Sulaiman yang memerintah 1009 hingga 1010 Masehi. Hisham yang kedua 1010 hingga 1013 Masehi. Sulaiman yang kedua 1013 hingga 1016 Masehi. Abdurrahman IV 1018 Masehi. Abdurrahman V 1023 Masehi. Muhammad yang ketiga 1023 sehingga 1025 Masehi. Dan Hisham yang ketiga 1027 sehinggalah 1031 Masehi. Ya, saya harap yang mendengar jangan rasa jemu jelak pula. Ustaz berlapis-lapis pula menyebut macam-macam tahun sejarah. Ya, bila sejarah, tahun itu penting. Maka saya bacakan aja. Nanti kita akan urai satu-satu kemudian. Pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Ini bermula bagaimana dibentuk kerajaan ini. Pada period kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di negara Spanyol. Sebagaimana diketahui, penegaknya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, yakni Abdurrahman yang pertama. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah yang ke-10. Ya, Khalifah Bani Umayyah yang ke-10 ialah Hisham bin Abdul Malik. Dia ni cucu dia, Abdurrahman ni. Dia termasuk salah seorang yang lepas dari pembantaian Khalifah pertama Daulah Abbasiyah, iaitulah As-Saffah. Dia bila tumbang Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah nun di Baghdad sana. Khalifah yang pertama ialah Khalifah As-Saffah nama dia. Dan pada masa itu, saki-baki daripada keturunan pemimpin-pemimpin, bekas-bekas pegawai kerajaan, mereka-mereka yang dikira berpengaruh
yang ada rangkaian dengan kerajaan Bani Umayyah sebelum, semua diburu, ditangkap, diambat. Mana-mana yang dikira sangat penting boleh memberi kesan kepada mengganggu kerajaan Bani Abbasiyah dibunuh terus. Ada yang dipenjara seumur hidup sampai mati dalam penjara. Ini banyak kisahnya. Maka pada saat terjadinya pembantaian ini, gerakan besar-besaran di Iraq, di seluruh Baghdad dan bandar-bandar yang lain, bila Abbasiyah naik, cari keturunan Bani Umayyah ni bantai cukup. Pada masa itu dia antara yang diburu untuk dibunuh ialah Abdul Rahman ni. Dengan pertolongan Allah dia terlulus, dia terlepas keluar. Dia sempat melarikan diri keluar daripada bumi Arab. Abdul Rahman terus ke Spanyol. Setelah mengembara selama 5 tahun. Dia artinya jadi pelarian 5 tahun. Tentulah dengan menyamar, dengan bersembunyi, macam-macam lah. Di antara bumi yang dia singgah selama 5 tahun bersembunyi ni ialah bumi Palestin, Mesir dan Afrika. Jadi daripada Baghdad, Iraq apa semua, nak bergerak ke Palestin tu tak jauh mana, dia lari ke sana dulu. Lepas tu dia keluar, dia pergi ke Mesir, seberang Laut Merah. Mesir lama tak lama terus naik ke Afrika Utara, sampailah dia ke Spanyol. Ya, ini dalam tempoh masa 5 tahun. Kita kata sebagai pelarian politik. Akhirnya dia sampai di Gueta. Ini satu daerah di sana. Dia diberi perlindungan oleh seorang dari keturunan barbar. Keluarga pakciknya di pihak ibu. Dia ada waris-waris dia di sana. Ada kontak lah, tentulah masa sambil-sambil berlari, sambil jadi pelarian, dia hantar wakil-wakil dia, intelijen dia cek tengok. Kabarnya ada waris saya nama Giam-Giam, gitulah. Mereka inilah yang sambut dia. Kemudian mereka mengutusnya berlayar, ya, barbar, supaya berunding dengan orang-orang Syria di Spanyol. Dia diutus pembantu dia. Nama pembantu dia tu ada disebut barbar. Ada kata pembantu dia orang barbar. Tak tahu nama dia siapa. Dia hantar untuk unding dengan orang-orang Syria yang ada di Spanyol. Jadi orang-orang Arab ni kita tahu kan mereka berdagang. Maka ada penempatan-penempatan yang dibuka. Dulu dalam sejarah kajian Islam Melayu Melaka pun, ramai saudagar-saudagar Islam datang daripada Goa, yakni India. Dia bila sampai di Melaka, kajian Islam Melayu Melaka bagi penempatan untuk mereka duduk. Karena sekali mereka sampai berniaga, nanti lepas 6 bulan atau setahun, mereka akan keluar, pergi belayar balik, ambil bekalan, patah balik, gitu. Jadi mereka perlu kena ada transit, ya, tempat penempatan. 6 bulan, setahun. Kadang tunggu pula angin monsun lah, apa benda baru dia boleh keluar balik. Jadi tempat tu dibagi kepada mereka daripada Goa, India ini. Satu kawasan teluk, ya, berhampiran dengan pelabuhan negeri Melaka. Sehingga hari inilah, tak tahulah sejarahnya, kerana mereka dari India dinamakanlah teluk itu Teluk Keling, ya, sampai hari ini. Nah, itu sejarahnya. Jadi begitu juga dengan orang-orang Syria di Spanyol ini. Biasalah kalau mereka berniaga, mereka mesti ada transit tempat singgah. Jadi mereka ada, dia hantar wakil pergi unding. Mereka siap mendukung dan menerima akan Abdul Rahman Ad-Dakhil, kerana merasa yakin dengan bantuan dan dukungan mereka. Abdul Rahman pergi ke Spanyol dan memperoleh sambutan hangat pada tahun 755 Masehi. Itulah kali pertamanya dia menjejakkan kaki di sana. Peribadinya yang menarik dan nama besar keluarganya yang sangat terkenal membuatkan dia mudah disokong oleh rakyat di Spanyol. Abdul Rahman mengisytiharkan dirinya menjadi penguasa di Spanyol pada tahun 756 Masehi sebagai seorang amir yang merdeka dari kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad.
So dia buat declaration, dia pemimpin di situ, di Spanyol, dan dia memerintah ikut dia lah. Dia atur sendiri. Dia tidak ada kait-ngait dengan kerajaan Abbasiyah yang ada di kota Baghdad. Maka dalam rentang waktu 6 tahun sesudah kejatuhan Daulah Umayyah di Syria, maka tegaklah kerajaan Umayyah yang baru di bumi Spanyol. Abdurrahman I menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan kepala-kepala suku. Dia tahu dah bila dia naik, tentu ada orang lain yang pun bercita-cita untuk menjadi pemimpin di sana. So dia naik tu dia dah mindset dah. Lepas pada ni lain tak ada, kena menghadap tentera serangan pemberontakan daripada kabilah-kabilah yang ada. Selama beberapa tahun yang pertama, kekuasaannya direbut oleh banyak pihak. Kadang-kadang oleh orang-orang barbar atau orang Yamaniyah. Terkadang oleh orang-orang Tahiriyah. Namun akhirnya dia mendirikan juga pusat pemerintahannya di Cordoba. Abdurrahman I mulai menumpaskan kepala-kepala suku yang memberontak. Kepala suku Yamaniyah bernama Abu Sabah, Gubernur Seville, yang berkoalisi melawan Abdurrahman. Yang mereka pakat, ada coalition dia, ada dia punya rangkaian-rangkaian dia, dipecat dan dibunuh dia. Kaum Yamaniyah di selatan juga ditumpaskan dan dikalahkan. 20,000 dari mereka dibunuh dan kekuasaan mereka dihancurkan. Jadi memang ketika baru naik, kaedahnya biasalah, kill or to be killed. Itu saja. Kita membunuh atau tunggu kita akan dibunuh. You got no choice. Jadi inilah yang berlakunya. Menteri kepala suku Yamaniyah juga memberontak, namun dikalahkan dan dibunuh. Hisham bin Urwah, mantan Gubernur Toledo, mengangkat senjata dan memberontak. Dikalahkan juga sehingga menyerah dan dibunuh. Orang-orang barbar juga menimbulkan kerusuhan yang serius. Pemimpin mereka bernama Shaqna akhirnya dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Artinya gubernur-gubernur yang telah sedia ada sebelum, tentunya mereka dah menikmati kan pemerintahan, rasa seronok dah jadi ketua. Tiba-tiba dia ni datang pergi istihar pula. Maka mereka ni lah. Namun semuanya telah tewas dan dikalahkan. Demikian juga ketua-ketua suku Arab di Spanyol. Mereka ingin mengusir Abdurrahman I dari Spanyol dan mengadakan kerjasama secara besar-besaran dengan meminta bantuan Charlemagne dari Perancis. Ini Raja Perancis. Dia pada zaman itu Charlemagne. Charles menyambut baik gagasan itu dan datang dengan pasukan besar dengan menyeberangi pergunungan Pairin. Tapi mereka disambut Abdurrahman dengan perlawanan yang sengit sehingga Charles pulang ke Perancis dengan tidak membawa apa-apa kemenangan. Dia menyerahkan pasukannya di bawah komando Roland, seorang satria Kristian yang paling besar dan hebat di saat itu. Tapi Roland juga dikalahkan dan dibunuh oleh Abdurrahman Ad-Dakhili. Dengan demikian, tujuan kerjasama hendak menggulingkan Abdurrahman gagal. Malah Abdurrahman menghancurkan pemimpin-pemimpin Arab tersebut. Setelah itu kekuasaan Abdurrahman I mulai kokoh dan mantap sehingga memberi kesempatan kepadanya untuk membangunkan negara Spanyol. Abdurrahman I melihat masyarakat Andalusia terdiri dari berbagai suku yang sangat-sangat hebat, seperti Arab yang terdiri dari berbagai suku,
yaitulah Mubariyah, Yamaniyah, Tahiriyah, suku Barbar, orang Spanyol Muslim, dan orang non-Muslim, dan juga yang lain-lain seperti Yahudi. Untuk itu, Abdurrahman I menciptakan tentera yang tersusun dan terlatih dengan baik, terdiri dari 40,000 tentera yang digajikan dari kalangan orang-orang barbar. Ni Abdurrahman tahu kalau kabilah-kabilah yang ada ni bersatu, masalah dia. Maka dikumpulkan orang-orang barbar, orang-orang pergunungan, ya, jenis Lasak, jenis Bengis ni, 40,000 orang. Dilengkapkan persenjataan mereka, diberi uniform, dilatih menjadi tentera yang taat, dan digajikan dengan jumlah gaji yang secukupnya. Maka dia artinya memiliki kekuatan ketenteraan yang hebat, karena adanya orang-orang barbar di sana. Saya tidak tahulah generasi muda sekarang ya, tapi kira-kira yang sebaya umur dengan saya, kalau dulu-dulu ya, saya dengar daripada arwah Tok Wan, arwah ayah pun pernah cerita, apabila awal-awal dulu British masuk ya ke negara kita melalui sistem penjajahan itu, di antara tentera yang dia bawa masuk kemari dikenali sebagai tentera-tentera Gurkha. Ya, kita panggil ni Gurkha mana lah. Jangan main-main orang-orang Gurkha ini. Kenapa mereka dibawa banyak oleh orang-orang British? Sebabnya orang Gurkha ni terkenal. Saya baca sejarah Tibet, ya, saya baca sejarah Mongolia, ya, orang-orang Mongol, Tartar, Barbarian ini. Mereka ni ada satu, iaitu sifat sangat taat kepada pemimpin mereka, Gurkha ini. Ya, sebab itu kalau kita baca sejarah Genghis Khan, Khulako, anak-anak dia, Tamerlin ni keturunan gajah-gajah di kalangan Mongol ini. Bagaimana kekuatan mereka, ketaatan tentera dia. Sanggup dibunuh, mati-matilah demi untuk Genghis Khan. Jadi dia ada orang Gurkha macam tu. Sebab itu British dia bawa masuk sini untuk bertempur, berlawan dengan komunis ke apa, Gurkha ni lah masuk. Sehingga bila Gurkha dah tak ada yang tinggal ke orang Melayu, parang Gurkha tu. Arwah pakcik saya lama dah, masa tu saya darjah 2 tak silap, dia dapat satu parang Gurkha ni. Ada kawan orang Gurkha bagi. Saya pernah lah pegang, angkat, berat, cantik, kelok. Oh, cantik, stainless steel. Sampai hari ni tak tahu ke mana dah parang tu. Tu orang panggil parang Gurkha. Diorang ni berani mati. Begitu juga di Spanyol ini. Artinya Abdurrahman ni very politician, sangat genius, membaca suasana dan keadaan. Dia tahu di antara ramai kabilah ni, Barbarian ni, orang-orang barbar ini luar biasa. Keberaniannya, ketaatannya, lasaknya, bengis dia lain. Maka dia kumpul, dia buatlah beberapa tahun itu dia bina 40,000 ni besar lah, dengan gaji segala apa semua. Maka dia ada kekuatan. Dia juga mendirikan angkatan laut yang kuat dengan pasukan yang kuat dan terlatih. Makanya dia mempergunakannya bagi menumpaskan pemberontakan sehingga tegaklah kerajaannya yang stabil. Iyalah, bila dah tak ada gangguan tu, mudahlah nak memerintah, ya, jadi stabil. Dengan demikian, selama 32 tahun masa kekuasaannya, dia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun serangan musuh daripada luar. Kesungguhan kekuatannya menghadapi berbagai ancaman itu menyebabkan dia digelar Raja Wali Quraisy. Raja Wali ni kehebatlah burung, ya? Burung yang hebat. Raja Wali Quraisy gelaran dia. Kestabilan politik memberi kesempatan kepada Abdurrahman I membangunkan Spanyol. Di antaranya beliau mendirikan Masjid Agung Cordoba. Ini sedih kalau kita baca, ya. Masjid Agung Cordoba ni la haula wala, besar masjid dia.
Dia memang cantik. Di mana kemudian ia diselesai dan dibesarkan oleh para penggantinya dengan pila-pila yang banyak dan megah serta halamannya yang luas. Yang mereka menggunakan Roman pila yang selalu saya sebut. Dia batu granit, batu marmar tu dia potong padu tu itu. Siapa yang biasa pergi ke Istanbul dia tahulah. Dia bila masuk dalam The Blue Mosque, dia Masjid Biru Sultan Ahmad itu, kita akan tengok tiang-tiang masjid tu besar mana, 2-3 pemeluk. Itu semua dibuat daripada marmar yang padu. Daripada gunung tu dia orang tebuk siap ambil dah bawa. Dia bukan cantum-cantum kan ya. Padu, padat. Jadi itu besarnya masjid tu, halaman dia luas. Bangunan ini diubah oleh Ferdinand III menjadi gereja Kristian ketika Spanyol tumbang pada tahun 1236. Dan ia masih di tangan Kristian sampai sekarang. Itu yang kita berasa sedih. Ya. Kabarnya di dalam gereja itu masih ada lagi di dinding-dinding ayat-ayat Al-Quran yang mereka tidak mampu memadamnya. Pertama kerana mereka tertarik ya dengan lorekan awan-awan larat tulisan khat itu. Dia jadi cantik dinding-dinding, tebing-tebing tu. Jadi mereka tak sanggup nak buang. Yang kedua, dia punya ukir tu dalam batu. Jadi nak iris ya, padam cat-cat gitu je dia tak boleh hilang. Akhir mereka biar je lah. Sehingga sekarang. Masuklah kalau gereja-gereja tertentu di sana atau museum yang ditukar menjadi masjid, kita akan dapati bahawa ayat-ayat Quran bersepah ya di dinding-dinding, menunjukkan Islam pernah memerintah di sana. Abdul Rahman I menjadikan Cordoba sebagai pusat ilmu dan pusat kebudayaan yang paling menarik di Eropah. Dia mengembangkan seni kesusastraan sehingga banyak menarik minat cendekiawan datang ke istananya. Di antara tokoh-tokoh pujangga istana yang beliau dapat, yang ada di dalam istana beliau, disebutkan oleh ahli sejarah seperti Abil Mutasha, Syekhul Abu Musa Al-Hawari, Isa bin Dinar, Yahya bin Yahya, dan Sa'id bin Hasan. Ini pakar-pakar dalam bidang sastra. Disimpan di istana dia. Makanya lah surat menyurat yang dihantar ke raja-raja di negara-negara lain tu. Kalau raja, sultan, gubernur wilayah lain tu, baca aja belipat kaki duduk lemah lah. Sebab dia punya bahasa tu dahsyat. Ini, dia pegang ni orang-orang yang pakar-pakar sastra ini. Sehingga bangsa Arab Spanyol menjadi guru-guru bagi Eropah. Sebab itu orang-orang Spanyol ni kan lawa-lawa ya, lelakinya, perempuannya. Ada kacukan darah orang Eropah Barat, orang Spanyol, dan juga orang Islam. Arab itu yang jadi cantik mereka. Juga universiti Cordoba, Toledo, dan Seville berfungsi sebagai sumber asli ilmu dan kebudayaan Arab dan non-Arab Muslim, Kristian dan Yahudi sampai berabad-abad kemudian. Ialah dalam tempoh 700 tahun tu, seluruh dunia Eropah tu saya cakap lah, semua datang belajar. Dia di negeri-negeri Islam, khususnya pada masa itu di Spanyol. Di Toledo ada universiti, Seville ada universiti. Kemudian disebutkan lagi daerah Cordoba, ini memanglah dia terlalu banyak universiti. Nantilah saya akan masukkan kisah gambaran-gambaran yang hebat ini, perkembangan ilmu ini. Sehingga dikatakan di Spanyol sampai ke satu tahap, satu kampung ya, katalah bandar Toledo. Toledo ada 300 kampung. Kampung 1, kampung 2, 300 pecahan kampung kecil-kecil. Satu kampung tu ada 50 ulama hadis. Ini ulama besar yang hafal 100,000 hadis. Sekampung tak ada 50 ulama bagian hadis. Pergi kampung lain pula ada 100 ulama yang hafal Quran bagian tafsir.
Itu tafsir Al-Alusi apa banyak kan daripada Spanyol ni kalau kita baca tafsir lah. Ulama-ulama Spanyol ni, Masya Allah. Di zaman-zaman ni mula berkembang, 700 tahun tempoh pemerintahan itu. Dan kita baca dalam sejarah, bagaimana orang-orang Eropah, dia dikatakan bila mereka tamat pengajian di universiti-universiti Islam di Spanyol, maka pakaian untuk hari tamat pengajian, kita panggil hari ni macam convocation lah. Cuba lihat yang majlis convocation, kok mana pun kita pakai, tie ke pakai apa ke, mesti kena pakai jubah. Dia panggil jubah convocation. Itu, pergilah universiti mana pun. Ini kalau ikut sejarahnya bermula zaman-zaman di Spanyol itu, bila orang-orang Eropah Barat tamat pengajian, mereka jumpa pensyarah, profesor, doktor, semua orang Islam. Dia yang mengajar matematik. Kalau ilmu algebra itu, Muhammad Abdul Jabbar. Bagian biologi, semua ulama Islam lah kau. Jadi mereka ambil ijazah. Masa hari ambil ijazah, mereka pakai serban dan mereka pakai jubah. Itu untuk ambil ijazah di iktiraf itu. Kemudian mereka naik kapal, mereka balik ke kampung-kampung mereka di Eropah Barat. Mereka akan turun daripada kapal sebagai satu yang haibah zaman itu. Mereka akan pakai serban dan pakai jubah yang mereka ambil ketika hari convocation itu. Namun setelah berlalu masa yang panjang, bila mereka menawan Eropah Barat, mereka dapat balik, mereka buat universiti, mereka rampas semua yang ada, mereka tukar sistem. Serban tu mereka buang, ikut cerita ni. Tapi jubah tu mereka tak mampu nak buang, kerana masih terasa haibah itu. Lepas itu hari convocation tu tetap ada jubah convocation. Cuma dia tukar lah 4 segi ke apa itu. Tak apalah, kita pun tak nak urai panjang, nanti ada pihak lain marah pula ya. Tapi begitulah nak sebutnya, sejarah jubah convocation itu. Memang itu lambang ya haibahnya ilmu orang-orang Islam ini. Sebagai seorang pentadbir, Abdul Rahman I membahagikan pemerintahannya kepada 6 wilayah. Setiap wilayah di bawah seorang gubernur. Dia memerintah dengan penuh ketegasan dan keadilan di bawah pemerintahan yang paling tersusun di Eropah dan ibu kotanya yang paling megah sehingga wafatnya pada tahun 788 Masihi. Tentunya memang pemerintahan dia yang terhebat, sebab dikatakan pada hari anak-anak orang Islam yang berada di Seville, di Cordoba, di Toledo, dalam usia 9 tahun sudah boleh membaca dan menulis. Dalam usia 11 tahun sudah menghafal Al-Quran dan puluhan ribu hadis. Di Spanyol, dikatakan di benua Eropah ada padri-padri di gereja yang tidak tahu membaca kitab Injil mereka. Sedangkan anak-anak orang Islam di Spanyol sudah boleh menulis dan membaca saat usia 8 tahun, 9 tahun. Rojok dia kitab pendidikan anak-anak dalam Islam. Ya, kamu akan temui fakta yang saya sebutkan ini. Dan bagaimana saat umat Islam di Spanyol, anak-anak orang Islam umur 9-10 tahun sudah menjadi orang-orang yang bijak pandai dengan kitab-kitab yang banyak. Ada padri-padri di gereja Eropah dalam masa yang sama untuk kiriman surat menyurat hanya pakai cap jari aja. Ini dicatatkan. Menulis pun mereka tak tahu lagi pada masa itu. Sebab itulah dikatakan bahawa Eropah sebenarnya merakamkan secara diam ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Islam dan pemerintahan Islam, khususnya di Spanyol, yang telah meninggalkan keilmuan ya, yang tidak ada tolok bandingnya. Saya ada buku khusus perkembangan Islam dalam sudut ilmu. Nanti ya, insya-Allah sampai ketika saya akan sampaikan juga. Hashim yang pertama memerintah pada tahun 788 sehingga 796 Masehi. Ya, Hashim yang pertama ini
merupakan anak kepada Abdul Rahman Ad-Dakhil. Dia bila Abdul Rahman meninggal, anak dia naik. Dia dapat memperluaskan kekuasaannya. Sehinggalah dia pada masa itu wilayah Saragossa dan Barcelona. Ini kaki bola dia tahulah ni. Ya, Madrid, Barcelona, ini semua wilayah Islam dulu. Ya. Saragossa dan Barcelona mengakui kekuasaan dan mengiktiraf Daulah Umayyah di Spanyol. Bayangkan, mereka terpaksa iktiraf. Mereka tidak boleh berbohong dengan diri mereka sendiri. Bagaimana hebatnya politik umat Islam, kerana ilmu yang dicanai keluar daripada Al-Quranul Karim. Makanya politik mereka tu bejat, beku, gelap, tak ada arah. Itu bezanya menyebabkan mereka iktiraf. Dalam bidang ilmu, Hashim yang pertama menghormati Imam Malik. Ini imam mazhab Maliki di Madinah. Salah satu mazhab dari 4 mazhab fikih di kalangan Sunni. Dia ada 4 ulama besar dalam kitab Ahli Sunnah. Pertama iaitulah Imam Abu Hanifah di Baghdad. Kedua, Imam Malik di Madinah. Ketiga, Imam Syafi'i asal daripada Palestin. Hijrah ke Mekah, terus ke Madinah. Kemudian pergi ke Baghdad. Seterusnya ke Mesir dan meninggal dunia di sana. Yang keempat, anak murid Imam Syafi'i yang paling jenius. Dia yang menghafal 1,000,000 hadis. Iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam ramai itu, sebab itu di Spanyol ya mazhabnya Maliki. Spanyol sampai hari ini pun. Jadi jangan pelik belah Turki juga. Kalau dia bersalang dengan perempuan, sebab hukum mazhab dia tu, dia ada pembahasan dia. Dia mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah dan mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Dia oleh kerana sayang cintanya kepada Imam Malik, dia biayai tentulah dengan scholarshipnya, dengan kapal yang disediakan, belayar pergi ke Mekah, buat haji, buat umrah. Lepas tu sampai Madinah, bawalah surat daripada kerajaan dia, beritahu kata dia nak murid belajar dengan ulama-ulama Maliki. Masa ni Imam Malik meninggal dah. Bila Imam Malik tak ada, ulama-ulama dia ramai di sana. So mereka belajar. Habis belajar, mereka balik. Dia betapa hebatnya ilmu mereka. Saya baca dalam satu kisah. Ini kisah benar ya. Seorang ni dia belajar dengan Imam Malik berpuluh-puluh tahun dah. Dia dah hafal ratusan ribu hadis. Ulama besar. Dia dah tak balik kampung berpuluh tahun juga. Akhir dah terlampau rindu ke kampung. Dia ambil keputusan balik. Balik, katanya dia ambil teksi. Ambil kenderaan di teksi stand lah di Madinah. Tengah dia menunggu-nunggu teksi tu, tiba-tiba ada Arab di bus stand, di bus teksi stand ni, berkelahi. Arab bergaduh, tahu je lah. Riuh, rendah, memekak, menjerit-jerit, bergaduh-gaduh. Tapi dia ni, yang dah belajar puluh tahun dengan Imam Malik, dengar, dua orang ni bertengkar, yang ni keluar hadis, yang ni galas dengan Quran. Ini keluar Quran, ni balas pula dengan tafsir. Yang ni keluar tafsir, dia kata tak tepat, menurut hadis begini. Yang ni sebut hadis, dia kata itu Bukhari, saya dalam Tirmizi. Akhirnya ulama yang duduk tu terperanjat. Dia kata kalau driver taksi macam ni pun dah hadis Quran dia, aku ni apalah ilmu yang ada sangat. Lalu dia terasa kurang ilmu, dia patah balik, tak jadi balik ke kampung, terus pergi jumpa Imam Malik, sambung lagi belajar dengan Imam Malik. Kerana dia rasa tak ada ilmu. Setara driver taksi berkelahi pun nak keluar Quran hadis, dia kata. Tak ada apalah ke saya ni, patah balik pergi belajar. Nah, begitu haibah Imam Malik itu. Driver taksi pun sampai tahap gitu di zaman dia. Jadi itu sebab dihormati oleh Hashim ni. Sementara ayah dia pun memang kasih kepada ilmu, turun ke anak dia. Mana-mana orang yang pergi ke Mekah, dia suruh singgah belajar. Maka mereka ni balik. Habis belajar balik, berkembang pula lah mazhab Maliki di Spanyol. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaan. So dia repeat, dia cetak, ulang cetak, sebarkan ke seluruh negara Spanyol. Nah,
Berapa ramai di kalangan umat Islam hari ini yang tahu bahawa kitab Al-Muwatta', kitab Muwatta' ni tulisan Imam Malik, asalnya dia tulis tangan untuk seorang hakim di Madinah. Hakim ni jumpa dia untuk syaitan-syaitan hukum ni nak rujuk hadis, dia tak tahu. Kalau Quran senang buka verses ayat berapa Quran kan, tapi hadis cari mana? Dia tak sempat. Maka dia minta Imam Malik susun. Jadi dalam tu ada maudhu', ada tajuk hadis dia. Mula asal kabarnya 300,000 hadis. Kemudian tapis-tapis tinggal 100,000. Tapis lagi tapis tinggal beberapa puluh ribu. Itu dikitabkan. Yang sahih-sahih apa semualah. Dia ambil Quran, hadis, ijma', qiyas, al-aqwalus sahabah. Yakni kata-kata sahabat Imam Malik dimasukkan tu dalam Al-Muwatta'. Berapa ramai umat Islam hari ini yang tahu kitab Muwatta' Imam Malik ni beribu kali diulang cetak, disebarkan ke seluruh negeri Sepanyol. Sejak dulu lagi. Bayangkan bagaimana alimnya orang-orang di sana. Tetapi dalam hal-hal dan keadaan seperti ini, itulah bila kita tak baca sejarah, kita tak tahu. Dia sebarkan. Hashim satu adalah seorang penguasa yang takwa, adil, lemah lembut dan dermawan, sangat taat menjalankan agama. Dia ditemukan di jalan-jalan Cordoba, bercampur dengan rakyat untuk mengetahui sendiri keadaan keluhan mereka. Kekuasaannya kuat, setiap kekacauan ditindas dengan tangan besi, tidak membiarkan pelaku kejahatan bebas dari hukuman. Dia beri hadiah kepada warga-warganya melaksanakan solat berjemaah dan berpuasa. Siapa rajin pergi ke masjid berjemaah dapat hadiah. Adalah tu cara dia kan. Tentu pihak masjid buat laporan pada kadi daerah pergi ke peringkat negeri hantar ke pusat, adalah. Jadi masing-masing wakil tu bagilah hadiah. Gitu juga siapa yang rajin puasa sunat Isnin Khamis dan sebagainya, dibagi hadiah oleh dia. Meraihkan orang-orang yang beribadat. Ya. Dia mendorong orang memperdalamkan ilmu, terutama ilmu kesusastraan. Balaghah ni dia galakkan sangat. Dia mendirikan sekolah-sekolah untuk mengajar bahasa Arab. Ya, dan Hisham sampai zaman, kalau tengok pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Bani Umayyah, siapa yang boleh cakap Arab dengan hebatnya secara mendalam pun dia bagi bayaran bulanan oleh kerajaan di bawah Umar bin Abdul Aziz. Itu galakkan kita panggil. Ya. Hisham meninggal dunia pada tahun 796 Masihi dalam usia 40 tahun. Allah, muda sangat. Memang orang baik-baik gitulah. Ya, Allah ambil dia. Hadirin sekalian, nanti kita sambung. Selepas Hisham nanti akan naik Khalifah Hakam yang pertama.